Baik, kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan bersama-sama baca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-kiram washabina wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadudul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa 'alamu annallaha syadidul 'iqab. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud kata Ulim ya Muhammad, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Yang bermaksud takut oleh kamu akan bala bencana yang akan berlaku tidak akan terkena kepada orang yang zalim di kalangan kamu saja, tapi mengenai kepada semua orang. Wa'lamu, dan ketahui olehmu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha keras balasan siksaan azab. Nawatu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa taskin wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurba sahabi subhanahu wa ta'ala. Tak boleh masuk lah. Tak boleh masuk. Sila tunggu sebentar. Macam tu dah. Bateri pun habis. Bateri pun habis. Baik. Ada cahaya? Wah. Nak. Dah ambil ya? Artinya kalau nipis. Nipis. Begitu tak ada betul. Ada. Tak ada nipis tu pakai bulan-bulan. Baik, yang mati silakan ke imam sunnah 9 yang pengurusi surau di atas kuasa surau.
Sidang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita banyak puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpah kurnia rahmat daripada Allah, sekali lagi tuan terdapat bersama pada malam ini untuk kita menyambung pengajian bab tauhid. Jadi bulan ini bulan tauhid kata. Jadi kena baca kitab ni lah. Semalam kita dah mula dah Ustaz. Tapi dia tak galak nak sambung. Oh. Dia tak galak nak sambung lah. Dia apa yang dia komen dalam tu. Pengurusi Takmir Seremban. Dia tak galak nak sambung. Dia galakkan faham. Pemahaman itu penting lah. Macam tu. Kalau baca kan tak faham pun tak faham juga. Betul tak? Hari itu baca sampai mana? Surah 13. 13 ya. Dia nak masuk adat tak boleh. Itulah ada kata suruh faham. Faham tu tak faham. Kita masuk hukum adat. Tak, yang itu faham tak? InsyaAllah lah. Faham? InsyaAllah. Ulang-ulang boleh ya. Faham? Kan kalau tak faham lah. Jadi benda kita dah baca lah. Ya, Ustaz bagi Arif lah. Dalam kitab itu yang kita ajar tu dah ada. Kan? Dah ada dah kan? Macam tu. Apa sambung lah Ustaz? Dalam kitab kita baca tu dah ada dah. Yang benda ni dah balik je lah. Macam tu. Nak sambung pun boleh, tak ada masalah. Macam tu. Itu sampai 13 eh? Ya. Kita masuk hukum adat. Okey, lihat hukum adat lah. Nanti kita tengok sampai mana. Lepas tu nanti Ustaz Hadi ya. Ustaz. Sambunglah mana kat mana kita berhenti tu. Okey. Sebab kita dah baca, kita pun ngaji kitab bab tauhid. Hakikat dia beriman kan. Kita pun dah jauh tu sampai bab mana dah kita punya sampai mana dah? Yang sifat 20 semua dah habis kan? Sampai kepercayaan kepada malaikat. Tak masuk percaya pada malaikat kan? Takkan tak percaya lagi kan? Baik, insyaAllah. Jadi kita lihat kepada sambungan pada kitab ini. Kitab Asas Akidah Takmir di 9. Semua tak ada? Tak ada, saya seorang je. Oh, tutup lah kita dua kita. 3 hari lah jangan tutup. Nanti order lah, beli lah. Baik, kita lihat pada hukum adat. Yang pertama hukum dulu. Hukum apa dia? Hukum ialah isbatul amri wa nafi. Kan? Isbatul amri wa nafihi. Mengisbatkan sesuatu ataupun menetapkan sesuatu ataupun menafikan sesuatu. Menetapkan sesuatu ataupun menafikan. Itu dikatakan sebagai hukum lah. Itu sebagai hukum. Dan hukum ada 3. Dia ada hukum adat, hukum syarak, dan juga hukum akal. Yang digunakan pakai dalam bab tauhid ini ialah hukum akal. Kan disebut dalam matan tu, wa yajibu an ya'rifa, wa yajibu an ya'rifa fil aqli, dan wajiblah mengenal daripada sudut akal. Mana dari segi logik akal kita lah. Gitu. Sampai itu dikuatkan juga dengan dalil Quran dan hadis Rasulullah SAW. Contohnya sifat wujud. Wujud tu macam mana kata wujud, kidam tu macam mana kata kidam daripada sudut akal lah. Sampai itu dikuatkan juga dengan dalil Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Baik, apa yang dikatakan hukum adat? Hukum adat ialah menetapkan ataupun menafikan sesuatu dengan berpandukan percubaan. Dengan berpandukan percubaan dan juga pemerhatian. Itu dikatakan hukum adat. Semua dalam kitab Aqidatul Najin, dia beza sikit lah definisi itu. Okay. Kalau dalam kitab Aqidatul Najin, hukum adat, hukum akal.
hukum akli, hukum syarak. Sebenarnya dia ada definisi lah. Dia ada definisi atau ta'arif dia sendiri dalam bahasa Arab. Setiap daripada hukum syarak, hukum akal, hukum adat itu ianya ada definisi ataupun ta'arifnya sendirilah di dalam bahasa Arab. Okey? Tak jumpa pula. Dan dalam kitab ni yang ada disebut hukum akal, kemudian hukum syarak. Dan masuk kata apa? Jadi kalau lihat definisi sini, hukum adat ialah menetapkan dah. Sama juga macam hukum. Definisi hukum ialah isbatul amri wa nafi. Menetapkan sesuatu ataupun menafikan sesuatu kan. Itu dikatakan hukum. Cuma hukum adat ni dia ada penambahan sikit lah. Tambah lagi. Menetap atau menafikan sesuatu dengan berpadukan percubaan dan juga pemerhatian. Contoh, dia kata. Contoh menetapkan api itu membakar. Pisau dapat memutuskan. Makanan dapat mengenyangkan. Dan sebagainya. Kesemua yang disebut adalah berdasarkan pemerhatian dan juga percubaan. Perhatian dan juga percubaan. Hasil daripada percubaan, hasil daripada pemerhatian, maka kita tahulah, oh, api ini sifatnya membakar. Pisau ni sifatnya memutuskan kan. Makanan yang kita makan dapat mengenyangkan lah. Kalau makan banyak lah. Kan? Kalau makan banyak tapi tak kenyang-kenyang. Itu bukan kita yang makan. Mungkin jin yang makan dan sebagainya kan. Dah berdulang-dulang makan tapi tak kenyang-kenyang juga. Maknanya bukan kita yang makan lah. Jin yang makan dan sebagainya. Cuma dari segi kebiasaannya, makanan yang kita makan tu biasanya cukup yang time dan keadaannya dia mesti mengenyangkan. Okay? Cuma adalah benda-benda yang kita makan kadang tak kenyang. Contohnya api kita makan api kenyang ke? Tak kenyang pun, membakar. Kemudian air laut tu kalau kita minum, adakah dia hilangkan dahaga? Tidak juga kan. Malah kalau kita minum air laut lagi dahaga lah. Itu. Kerana sifat air laut itu bukan mengenyangkan, tetapi menyebabkan kehausan kepada kita. Baik, kemudian hukum adat terbagi pada 4. Pertama, ditambatkan wujud dengan wujud. Tambatkan wujud dengan wujud seperti ditambatkan wujud kenyang kerana wujudnya makan. Ditambatkan wujudnya kenyang dengan adanya makan. Hasil ada makan maka adalah kenyang. Tetapi bukan bermakna setiap yang kita makan itu akan menghasilkan kenyang. Apalagi kalau makan yang kita makan itu sikit jumlahnya, jadi dia tak akan mengenyangkan je tu. Itu yang penting pada kita tu tentang makanan yang kita makan itu berkat. Mesti ada keberkatannya. Kalau kita makan tak ada keberkatan, macam mana kita makan pun dia tak akan kenyang kita. Baik, kemudian yang kedua, ditambahkan Adam. Ain dan mim Adam. Bukan alif dan mim. Kalau alif dan mim itu nilai Nabi Adam. Ditambahkan Adam, tiada wujud dengan Adam dengan tiada wujud. Seperti ditambahkan tiada kenyang dengan tiada makan. Tiada kenyang, tak adalah makan. Jadi makan angin lah. Angin pun boleh menyebabkan kenyang juga. Kan? Angin itu. Kemudian yang ketiga, ditambahkan wujud dengan Adam. Seperti ada sejuk kerana tiada selimut. Ada sejuk kerana tiada selimut. Betul tak? Tapi dengan syarat mesti sejuk lah.
Kalau musim panas, tak ada selimut pun tak sejuk juga. Betul tak? Dia tengoklah keadaan environment tu, suasana tu. Musim panas pun sejuk. Kalau musim panas tak ada selimut pun. Jadi masuk sini mesti sejuk lah. Sebabkan mesti sejuk, maka kita perlu ada selimut. Tak ada selimut, maka sejuk. Gitu. Kemudian yang keempat, ditamatkan Adam dengan wujud. Seperti ditamatkan tiada hangus sebab wujud air. Tiada hangus sebabkan ada air, yang air itu digunakan untuk mendiruskan lah. Mendirus ataupun menyiram akan benda yang terbakar kan. Jadi maka dia tak hangus lah. Gitu. Itu dia katakan sebagai tambatan. Jadi hukum adat pergi pada 4 tambatan. Mana tambatan wujud dengan wujud, tambatan Adam dengan wujud dengan Adam, tambatan wujud dengan Adam, dan tambatan Adam dengan wujud. Okey. Kemudian adat bermaksud sunnah alam. Seperti air bergerak dari tempat tinggi ke tempat rendah. Peraturan yang dicipta oleh manusia, pendapat panca indera dan fitrah manusia yang timbul daripada pendapat panca indera. Pendapat panca indera. Seperti mana dinyatakan dalam surah ke-17 ayat 19. Okey, dia tak bagilah ayat ni. Surah 17 ayat 49. Kita tengok Quran. Surah 17. Dia letak surah tapi tak letak ayat kan. Surah 17 ayat 49. Apa ayat tu? Surah 17. Dia kata surah 17. Dia kata surah 17 ya. Ayat 49. Al-Isra. Al-Isra. Ayat dia? Dia ayat berapa ni? Ayat 49. Ayat 9 ni, qalu aiza kunna izam nawalufatan inna lamabusu naqalqan jadiyah. Dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang berulang daripada yang hancur, apakah benar kami akan bangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru. Okey. Ini persoalan lah. Soalan lah kat sini. Mana adakah kalau kita dah jadi tulang berulang, adakah kita tak akan wujud balik? Adakah kita takkan dicipta semula? Kan? Sedangkan benda itu mudah kepada Allah. Masalah boleh bangunkan semula. Cantumkan balik tulang berulang kita. Nampak? Ini maknanya ayat persoalan lah yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun ayat tepislah akan tanggapan orang kafir. Yang mana mereka menganggap bahawa bila kita dah jadi tulang berulang, jadi yang mereka anggap kita tak akan wujud balik lah. Tak akan hidupkan semula. Kan? Boleh? Itu. Jadi ada bermaksud sunnah alam. Seperti air bergerak daripada tempat tinggi ke tempat rendah. Peraturan yang dicipta oleh manusia, pendapat panca indera dan fitrah manusia yang timbul daripada pendapat panca indera, seperti mana dinyatakan dalam surah 17 ayat 49. Itu ayat tadi lah. Tapi ayat macam tak berkait sangatlah dengan benda ni. Macam tu. Baik, menurut syarat, orang yang berpegang kepada hukum adat semata-mata, hukumnya kafir. Ini kalau ikut syarat lah. Kita tak boleh hanya berpegang pada hukum adat. Hukum adat je lah. Kalau ikut hukum adat je, memanglah. Memanglah orang kata kalau tak makan mestilah tak kenyang. Kalau ikut hukum adatnya, api kalau tak ada api memanglah tak makan kan. Jadi mesti ada api. Okey? Jadi dia tak nampak yang di sebalik hijab tu. Sebab yang sebalik hijab sebenarnya semuanya perbuatan Allah Ta'ala. Samalah contoh ayat wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah harama. Tiadalah engkau melontar ketika engkau melontar. Wa ma ramaita iz ramaita. Tiadalah engkau melontar ketika engkau melontar. Walakinna Allah harama. Tetapi Allah Ta'ala yang melontar.
tapi Allah Ta'ala yang melontar. Kan? Jadi segi hukum adatnya memanglah zahiriat nampak kita yang melontar. Tapi di sebalik ijab tu siapa yang melontar? Itulah Allah Ta'ala azan. Kan? Banyak keajaiban yang berlaku lah. Kalau ikut yang peperangan di sekarang berlaku di Gaza ni, banyak juga benda-benda yang luar biasa yang berlaku lah. Yang dia tulis yang apa tu, pejuang-pejuang Hamas tu cerita kan macam tu. Banyak benda yang luar biasa yang berlaku. Antaranya senapang yang mereka gunakan tu, ada seorang pejuang tu, dia punya dalam peluru dia hanya berapa yang peluru 3 ada? Tak banyak kan? 35 kan? Tak pakai lagi. Peluru tak banyak lah, tapi bila tembak tu melebihi pada 120 peluru. 120 peluru kan? Bayanglah. Dia pun tak sangka daripada mana datang peluru tu. Nampak? Jadi mana tu pula keajaiban yang berlaku lah, berlaku di sana. Sekarang ni pun banyak negara dah mula terlibat. Dan Yaman pun dah declare akan terlibat. Mereka akan terlibat dalam peperangan. Lepas tu Lebanon, Iran semua declare. Syria pun declare dia akan terlibat dalam peperangan. Sekarang ni Israel pun dah pening. Tengok dah ada video tu, ada satu video tu, dia punya Perdana Menteri tu pun dah menangis dah, keluar mata dah. Sebab tentera dia ramai mati, dah kena bunuh dah Hamas. Banyak yang mati dah. Tapi yang sedih tu ramai lah awam mati. Dan jumlah yang mati pun dah 8,000 tuan. 8,000 yang mati. Sebab Israel ni targetnya orang awam lah, budak-budak, perempuan, tak target dia. Kan? Bila rapat dengan pejuang Hamas ke apa, takut, tak berani pun. Kejut. Baik. Jadi menurut syarak, orang yang berpegang dengan hukum adalah semata-mata. Adat semata-mata, hukumnya kafir. Jadi tak boleh hanya pegang hukum adat. Dalilnya seperti dalam surah Isra ayat 98. Orang yang berpegang kepada panca indera semata-mata, itulah orang yang menafikan hukum syarak atau akal adalah hukumnya kafir. Kita tengok ayat 98 surah Isra. 98. Ya. Zalika jazaohum bi annahum kaffaru bi ayatina wa qalu idza kunna izaman wa rufatan inna lamab'usun na khalqan jadida. Yang maksud itulah balasan bagi mereka kerana sungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami. Jadi kerana mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Jangan macam tadi juga lah ayat yang lebih kurang. Ayat 49 tadi. Semua lah tahu. Kan? Jadi inilah orang kata, jadi Allah Ta'ala menukilkan perkataan orang kafir lah. Jadi mereka tak percayalah berkenaan dengan hari kebangkitan. Mana kalau ikut dari segi hukum adatnya, kalau dah hancur, mana boleh dibangun ke semula? Macam mana boleh dicantum ke semula? Kat situlah dia orang tak percayalah tentang hari kebangkitan itu. Sedangkan benda itu mudah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah saja. Manusia yang cinta Allah Ta'ala ni kan mudah Allah Ta'ala buat. Dengan tangan, ada mata, ada kaki semua kan. Dan ada yang tak ada mata, yang buta dan sebagainya, ada yang cacat. Itu kekuasaan Allah Ta'ala. Dia boleh mencipta manusia ni sama ada cacat atau tak cacat. Itu pula pada Allah. Kalau Allah Ta'ala nak cipta manusia ni sempurna, sempurna lah. Ada mata, hidung, semua kaki semua ada. Kalau Allah Ta'ala nak cipta manusia ni cacat, tak ada kaki, tak ada tangan, pun boleh. Pulanglah kepada Allah Ta'ala. Serahlah. Jadi akhirat pun besar macam tu jugalah. Ada orang kalau di pada masa besok, ada
yang orang kata menjalar, ada yang mengangkat, kan? Ada yang menggunakan kata muka dia ketika berjalan, mana kaki ke atas, muka ke bawah. Sebab benda itu mudah kepada Allah Ta'ala. Itu pula macam mana dia nak buat. Itu pula kuasaan dia. Kan? Kalau tuan-tuan tengoklah macam mana binatang, ular sendiri pun. Ular pun tak ada kaki pun. Ular tu ada kaki, pun ada kaki ular. Tapi macam mana dia boleh berjalan dengan cepat dan bergerak dengan pantas. Malahan ada ular yang boleh panjat pokok pun. Sedangkan kaki pun tak ada, boleh panjat pokok. Mana ada ular yang boleh terbang, ada ular boleh terbang. Kan? Jadi kalau kita fikir, orang kafir fikir ke sudut tu lah, tentu dia kata, tentu dia yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala boleh buat. Kan? Dan ada binatang tak ada mata tapi boleh hidup pun. Cacing yang duduk dalam tanah tu ada mata tu, tak nampak mata pun. Adakah mata dia? Tak ada mata. Lintah tu yang berenang tu kan, yang kalau tuan masuk dalam sawah, sawah tu dia kejar lah tuan, kan? Pantang kaki tuan masuk dalam air dia kejar. So, macam mana dia boleh tahu tuan ada dalam air tu? Dia boleh kejar. Mata tak ada pun, tak nampak ke mata dia. Tuan pernah nampak ke mata lintah? Dah tengok lintah kan? Ya. Pacat tu, pernah nampak tak mata pacat? Pernah nampak tak pacat? Kita pernah tengok pakai mikroskop tu, tengok macam mana rupa mata tu. Dah nampak tak? Mata pun tak ada, hidung pun tak ada. Tapi kalau kita masuk ke kampung kota, ramai ni pelajar belolah, pelajar tu kan. Pelajar belolah. Dia nak dengar tuan masuk kan. Dia nak isap darah tuan lah. Kat situ pun kita boleh fikir lah. Dan ikan yang dalam lautan tu, ada ikan-ikan yang duduk dalam lautan, yang jauh dalam lautan tu, gelap. Gelap, tak ada cahaya apa-apa. Tapi boleh hidup. Kan? Dia ada satu jurang yang paling dalam yang terdapat di Filipina. Jurang lautan yang paling dalam. Dia lebih, kalau ikut tingginya itu, dia lebih tinggi daripada Gunung Everest. Gunung Everest ketinggiannya dalam 8,000 kaki. 8,000 meter, 8,000 meter lah, 8,800 meter lah. Macam tu. Dia jurang Mariana tu yang terdapat di Filipina tu, dia punya jurang tu lebih kurang dalam 10,000 meter. 10,000 meter, mana dia dalam. Jadi kalau nak ukur dengan Gunung Everest tu, ketinggian itu dia lagi tinggi lah. Dan dalam tu pun apa cahaya yang boleh masuk? Cahaya pun, matahari pun sampai mana je cahaya matahari boleh masuk. Kalau takat dalam sampai 10,000 meter, mana ada cahaya matahari? Tapi yang peliknya ada binatang hidup. Nampak? Peliknya binatang boleh hidup dalam tu. Ada binatang lah. Binatang pelik-pelik lah. Hidup dalam tu. Sedangkan tiada cahaya. Nampak? Maknanya mudahlah kepada Allah. Simple dia buat. Kalau kita gunakan akal kita, besok apa saja Allah Ta'ala boleh bangkitkan manusia. Walaupun manusia buta pun besok Allah Ta'ala boleh hambat dia pergi kepada masyarakat. Walaupun dunia dia hidup dalam keadaan ada mata, tapi akhirat besok dia buta. Boleh je. Hasil daripada balasan amalan dia yang jahat yang mungkin dia buat kat dunia, maka dia jadi buta akhirat. So adakah dia tak boleh berjalan besok di akhirat? Adakah dia tak boleh berjalan di atas titian siratal mustaqim? Boleh je. Baik. Kemudian jika menurut hukum adat, iaitu menurut panca indera, maka tidak ada Tuhan serta tidak ada dosa dan pahala. Tuhan hanya ada menurut akal dan juga syarak. Okey, ini kalau ikut hukum adat lah. Iaitu menurut panca indera, maka tak ada Tuhan serta tak ada dosa dan pahala.
Tuhan hanya ada menurut hukum akal dan juga syarak saja. Begitu juga tentang alam gaib. Begitu juga tentang alam gaib. Menurut hukum adat, tidak ada sesuatu kubur. Tak ada syurga, tak ada neraka, tak ada malaikat dan sebagainya yang disilahkan sebagai perkara gaib menurut syarak. Pancasila tak pernah melihat semua perkara itu. Semua itu wajib dipercayai menurut hukum syarak. Kita wajib berdasarkan kepada ayat Quran ataupun hadis adanya kejadian para malaikat. Dalam Quran pun ada sebut malaikat kan. Dalam Quran pun ada sebut malaikat, para jin dan sebagainya. Alam gaib dah. Ayat dalam surah apa tu? Surah Al-Baqarah. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman dengan perkara gaib. Mana maknanya? Kita dalam dunia ni bukan kita sajalah maksudnya. Sedangkan sebenarnya dalam dunia ni banyak lagi benda lain yang tak nampak. Yang pada di kanan kita lah. Ada malaikat, ada jin dan sebagainya kan. Ada lagi apa benda makhluk halus yang kadang kita tak tahu, tak nampak. Ada. Okey? Cuma yang disebutkan malaikat. Lepas tu jin. Para jin kan. Malaikat dan para jin. Yang itu adalah jadi benda itu kita wajib beriman sebab benda itu ada. Baik. Kemudian siksa kubur. Siksa kubur pun ada. Sebab disebut dalam hadis ada siksa kubur. Kemudian syurga dan neraka pun ada sebab ada sebut dalam Quran. Tak? Di Quran pun banyak kali sebut tentang syurga. Innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatun tajri kan. Bagi mereka itu syurga kan. Orang mengerjakan amal soleh bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Orang yang kafir, waladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Bagi mereka itu neraka kan, orang yang kafir kan. Macam mana benda itu memang ada lah sebut dalam Quran. Sebab kan ada sebut, so kita kena berimanlah benda tu. Cuma hakikat kejadian sebenarnya syurga neraka itu kita tak tahulah. Yang boleh sebutkan syurga neraka ni begini-begini dan sebagainya. Itu pun ada sebut dalam Quran. Ada Rasulullah. Hakikat sebenar tak tahu sebab kita tak pernah lagi jumpa syurga dan neraka. Dah jumpa syurga besok barulah tahu macam ni yang sebenarnya. Kemudian penjaga tak pernah melihat semua perkara itu. Semuanya wajib percayai menurut hukum syarak. Mana sini dari syaratnya wajib kita beriman. Dia seru berpegang kepada hukum adat semata-mata bermakna menafikan hukum syarak. Jadi kalau kita hanya berpegang dengan hukum adat, mana api yang membakar, api boleh membakar, air boleh menghilangkan haus, makanan boleh mengenyangkan, kemudian pisau atau parang boleh memutuskan. Jadi kalau kita hanya berhukum dengan hukum adat sahaja tanpa memikirkan hukum syarak, tanpa memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, so kita boleh jadi kafir lah. Kan? Kita boleh kafir lah. Sebab Allah Ta'ala boleh buat benda-benda bukan yang lain yang kadang tak logik akal pun tak boleh berlaku. Contohnya air keluar daripada celah batu. Air boleh keluar daripada celah batu kan? Patutnya air keluar kat mana? Daripada tanah lah, mata air kan? Mata air. Tapi air keluar boleh. Air boleh keluar daripada celah batu. Nampak? Benda keras. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kahijarati aw asyaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lamma yatafajjaru minhu anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu ma. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu anhar. Maknanya nak sebut situ maknanya bolehnya air itu keluar daripada celah-celah batu lah. Celah-celah batu tu dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi kalau segi hukum akal juga mana boleh keluar sebab batu kan? Batu tu boleh keluar air daripada batu. Faham kan? Kemudian
Menafikan hukum syarak adalah dosa besar pula. Nampak? Jadi maknanya dua-dua ni kena berjalan serentak. Hukum syarak berjalan dan juga hukum adat pun berjalan serentak. Jadi, tapi yang paling tinggi hukum syarak lah. Hukum syarak paling tinggi sendiri. Lepas tu hukum akal. Lepas tu hukum adat. So hukum adat ni yang bawah sekali lah. Lepas tu hukum akal dan juga hukum syarak. Kan? Baik, kemudian dalil menunjukkan ada 3 jenis hukum, itulah hukum adat, syarak dan akad adalah pada surah Al-Balad ayat 8 hingga 10 yang bermaksud, bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 mata, 2 lidah dan 2 bibir, dan kami tunjukkan kepadanya 2 jalan. Alam naj'al lahu ainain, kan? Alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain wa hadainahu najdain, kan? Bukankah kami telah berikan padanya 2 mata, 2 lidah dan 2 bibir. Betul lah? Itu ayat tu kan? Alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain wa hadainahu najdain. Okay. Jadi orang yang mengikut panca indera dan fitrah semata-mata dikatakan mengikut hukum adat. Semana kalau kita ikut hukum fitrah semata-mata, jadi kita lebih pada berpegang pada hukum adat lah. Okay? Hukum kedua terbit daripada ajaran Quran. Orang yang mengikut Quran semata-mata dikatakan mengikut hukum syarak. Hukum ketiga terbit daripadanya. Pendapat akal tentang penciptaan panca indera, alam semesta dan yang menurunkan Quran, memikirkan segala yang dicapai oleh panca inderanya dan mengaku bahawasanya mustahil pencipta mempunyai persamaan dengan yang dicipta, iaitu alam semesta. Orang yang mengikut pendapat akal ini dikatakan mengikut hukum akal. Orang yang mengikut pendapat ini dikatakan hukum akal. Contoh Allah Ta'ala berjisim, kan? Allah Ta'ala berjisim, Allah Ta'ala berrupa. Mustahil Allah Ta'ala tak berjisim, tak berrupa. Ini antara pahaman orang yang hukum akal juga lah. Lebih pada pakai logik akal je, kan? Mustahil. Dia kata, kalau kita kata Allah Ta'ala ni wujud, mustahil tak nampak hari dia. Ini pun bengong juga ni, orang macam ni. Ada ustaz tu, doktor benda lah dalam apa tu, FB lah benda lah, yang polis tu lah. Polis tu. Jadi mustahil yang dia kata benda wujud tapi tak nampak. Setiap benda wujud mesti menampak, kan? Sedangkan banyak benda wujud tak nampak. Angin nampak ke? Angin nampak ke? Tak nampak pun. Roh nampak ke? Roh tak nampak. Kalau siapa nampak roh dia nampak dah. Kalau nampak roh dia nampak dah, kan? Banyak benda lah tak nampak kan benda ni, kan? Tapi wujud tak? Wujud ada dia. Malaikat ke kanan ada dia sisi kita, kan? Gitu. Jadi maknanya setiap benda wujud tak semestinya nampak, tak mestinya berjisim, tak semestinya berupa dan sebagainya. Contohnya Allah Ta'ala sendirilah yang tidak berjisim, yang tidak berupa, tidak berbentuk, dan tidak ada arat, tidak ada sifat arat. Allah Ta'ala tidak ada sifat arat. Allah Ta'ala ada bersifat. Allah Ta'ala ada sifat wujud, kidam dan sebagainya, tetapi dia tidak ada arat. Apa maksud arat? Arat ini satu sifat yang menempel kepada zat Allah Ta'ala, kan? Menempel, kan, itu arat. Jadi arat ni dia tak terlepas dari 4 perkara, 4 persoalan. Pertama, aina, di mana? Dan kedua, kam, berapa? Kemudian kaifa, bagaimana? Dan bagaimana? Lepas tu apa lagi? Aina, mata, bila? Mata bila, kan? Ini 4 persoalan
yang biasanya mesti ada kepada selain daripada Allah. Sedang Allah Ta'ala dia ternafi daripada 4 perkara ni. Aina, di mana? Di mana Allah? Kan? Kemudian yang kedua, mata. Bila? Bila wujud Allah? Bila Allah Ta'ala lahirkan? Yang ketiga, kaifa. Kaifa. Bagaimana? Bagaimana wujud Allah Ta'ala? Kan? Itu. Kaifa. Kemudian yang keempat, kam. Bilang-bilangan. Berapa? Berapa Allah? Jadi Allah Ta'ala ternafi daripada 4 perkara ni. Jadi 4 perkara ni ada katakan Arab ni. Arab. Sifat atau Arab lah. Yang mana makhluk dia tak sunyi daripada 4 perkara ni. Makhluk tak sunyi daripada 4 perkara. Mana? Aina, di mana? Kita duduk di mana? Kita duduk dalam kelas kan? Jadi dalam surau ini. Kemudian kaifa, bagaimana? Bagaimana kita duduk? Bagaimana duduk kan? Kita menghadap guru dan sebagainya. Kaifa, bagaimana? Kemudian kam, berapa? Berapa orang kita dalam kelas ni? Kam berapa kan? Kam berapa? Kemudian apa lagi? Mata. Bila? Bila kita duduk? Sekarang kita tengah duduk lah. Bila kita duduk? Kita sekarang tengah duduk lah. Nampak? Jadi 4 perkara ni tak sunyi ya. Yang tidak kita tanggal kepada makhluk yang kepada Allah Ta'ala dia tak ada 4 perkara. Ini pembahasan dalam kitab Sifat 20 yang dikarang oleh Ustaz Muhammad Joy tu. Ada 4 kitab Sifat 20. Jadi dalam kitab tu mana 4 perkara ni mesti ada pada Arab. Pada jisim, pada kita manusia 4 perkara ni tak terlepas lah gitu. Allah Ta'ala dia tak ada 4 perkara ni. Sebab apa? Allah Ta'ala tidak ada kait dengan masa. Allah Ta'ala tidak ada kait dengan bilang-bilangan sebab dia tunggal. Allah Ta'ala tidak dikaitkan dengan kaifah, bagaimana dia bersemayam, kan? Bagaimana Allah Ta'ala duduk, mata-mata Allah Ta'ala ketawa dan sebagainya. Bagaimana pada Allah Ta'ala tidak berlaku. Itu. Kemudian hukum syarak. Hukum syarak ialah menetapkan atau menafikan sesuatu dengan pandukan syarak. Itulah Quran dan juga hadis. Contohnya menetapkan wajib salat 5 waktu, haram minum arak dan juga lain. Hukum syarak dia tak terlepas pada 5 perkara. Ini basic je lah. 4 perkara, 5 perkara tak terlepas. Pertama wajib. Wajib perkara yang diseksa jika meninggalkannya dan diberi pahala bila mengerjakannya. Contohnya solat fardu. Kalau dalam masalahnya mayusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkih, dia katakan mayusabu ala fi'li, sesuatu yang beri pahala ketika dibuat, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan diseksa bila ditinggalkan. Dia katakan wajib. Wajib dengan wujub berbeza. Wajib, penggunaan istilah wajib ni untuk fiqh. Perkenaan istilah wujub itu pada yang wujub kan, wujub, mustahil dan harus kan. Itu yang pada pembahagian hukum akal tu. Wajib pada akal kan, mustahil pada akal dan harus pada akal kan. Di situ dia tak kata wajib sebenarnya, dia katakan wujub. Wujub pada akal. Tapi kita terjemahkan dengan wajib. Okey? Cuma wajib pada hukum syarak dengan wajib pada hukum akal benda yang berbeza. Benda yang berbeza. Betul kan? Wajib pada hukum syarak itulah inilah ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkih. Satu benda yang diberi pahala bila kita buat dan berdosa ketika ditinggalkan. Contohnya salat salat fardu lah. Sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan dan sebagainya. Kemudian yang kedua sunat. Sunat diberi mana benda diberi pahala bila kita kerjakan. Tidak sesa ketika meninggalkannya. Diberi pahala jika mengerjakannya. Ma yusabu ala fi'li wala yu'aqabu ala tarkih. Dia ada wala yu'aqabu. Mana tidak sesa lah ketika ditinggalkan. Contohnya menderma kepada fakir miskin. Menderma fakir miskin ni adalah benda sunat.
Tapi zakat adalah benda wajib. Kemudian yang ketiga makruh. Diberi pahala meninggalkannya dan terseksa mengerjakannya. Diberi pahala meninggalkan, maksudnya dalam bahasa Arabnya ma yusabu ala tarki. Ma yusabu ala tarki, satu benda yang diberi pahala apabila ditinggalkan, wala yu'aqabu ala tarki, dan tidak diseksa apabila ditinggalkan, apabila mengerjakannya. Tiada diseksa mengerjakannya. Contohnya makan makanan yang mengulakan bau yang tidak menyenangkan. Petai. Sebut sini petai lah. Petai, jogging ke, kan? Maknanya kalau kita makan mengeluarkan bau, dan kalau kita kentut pun bau juga lah. Dia bukan makan, dia bau. Kentut pun bau kan. Mungkin silap-silap boleh pensan lah kan. Dia bau tengok sebelah kita. Kemudian haram, diseksa mengerjakannya, diberi pahala pada meninggalkannya. Diseksa mana ma yu'aqabu ala fi'li, ma yu'aqabu ala fi'li, kemudian wa isabu ala tarkih. Diseksa ketika mengerjakannya, sebabkan mengerjakannya, diberi pahala ketika meninggalkannya. Contohnya mencuri. Kemudian yang kelima, harus tiada seksa pada berlaku dan meninggalkannya. Mana sama ada kita buat ke tak buat, ada masalah. Dia harus saja. Contoh, minum air biasa bagi menghilangkan dahaga, atau memilih tidak meminumkannya, atau meminum air jenis lain yang halal. Ini punya harus. Tapi kalau seandainya kita berniat kerana Allah Ta'ala, dapat pahala. Walaupun benda tu asalnya harus je, hukum dia harus. Tapi kalau kita buat tu kerana nak dekatkan diri kepada Allah, takarub kepada Allah Ta'ala, maka kita dapat pahala lah. Itu yang penting tu, niat tu. Niat tu yang penting, kan? Ingin diperjelaskan di bawah perkara harus, iaitu setiap perbuatan kita yang pada asal hukumnya harus, boleh bertukar menjadi sama ada wajib atau haram, atau sunat, atau makruh mengikut niat. Nampak? Ikut niat. Atau tujuan suatu perkara dilakukan. Ikut niat kita. Walaupun pada asalnya harus. Tapi kalau kita buat tadi kerana Allah Ta'ala, kita kan? Kita dapat pahala lah. Dapat pahala lah. Kalau kita buat tadi. Ini apa-apa saja berlaku pada niat. Umpamanya berjalan itu hukumnya harus. Jalan. Apa lagi? Berkahwin kan? Hukum kahwin asalnya apa? Hukum kahwin asalnya apa? Harus kan? Hukum berkahwin asalnya harus. Tapi ada masa jadi wajib kahwin. Oh, ni dah wajib kahwin ni. Kan dah asyik perlu pilih kedai baru berorang kan? Jadi wajib dah berkahwin. Orang ambil kahwin kan kena tangkap. Dia Ustaz Muhammad, dia kerja Muhammad puasa. Kan? Tangkap. Nak kena seksyen 61 kan. Seksyen jenayah mana 61, mana berdua-duaan lah, boleh menimbulkan kata syak kan. Iaitu percubaan sebuah haram, istilahnya percubaan sebuah haram, dan berdua-duaan di tempat yang sunyi, yang tertutup dan sebagainya kan. Kena tangkap. Kena tangkap, kena 3,000. Kalau sampai kesalahan 3,000, ataupun penjara sekali kan. Kemudian hukumnya berjalan itu hukumnya harus. Jika berjalannya nak mengikut ilmu yang fardhain, maka jalannya itu jadi wajib. Nampak? Pada asal hukum berjalan itu harus je, tapi boleh bukan jadi wajib. Contohnya pergi mengikut ilmu, maka jalannya jadi wajib. Jika jalannya tidak buat perkara yang haram, dia jatuh haram dah. Hukum asal jalan ni harus. Tapi kalau kau berjalan tempat yang tak sepatutnya, tempat maksiat, tempat judi, tempat arak dan sebagainya kan, beli arak dan sebagainya, jadi dah timbullah hukum baru namanya. Hukum baru mana? Haram. Hukum aridi lah, hukum yang datang kemudian. Jika jalannya hendak buat perkara yang sunat, maka sunatlah dia. Itu juga hanya jika mengikut perkara yang makruh. Maka
maka dia akan jadi makruh lah gitu. Tapi saya kata karena disambung Islam, iman dan ihsan. Tadi saya baca muka surat 3 boleh. Sekarang 6 boleh. Allah. Kata orang lain kita ada orang. Tak apalah, nanti saya check in lah. Siapa yang tukang lulusnya? Tukang sahkan ada siapa? Biasa apa? Kursi. Mana tu? Tukang sahkan. Semak siapa? Saya. Tuan. Sebab ni dah mati. Kembalikan saya cakap. Nanti tuan sah. Lagipun tadi line dia tak ada masuk. Problem dia ada. Okey tuan saya ada kerja malam tadi. Saya ada kerja malam tadi. Di malam pagi besok dia subuh pula. Okay, a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shalihan wa 'alaman taqabbala rizqan halalan wa barakatan katsira wa siyana fatai alim. Maulana qulubana bi nuri ma'rifataka wa fahmana arifin. Allahumma fakana bidin Allahumma fakana bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum wa liya'lam. Ayo apa tu? Pawadi. Kita